Masih setia bersama Darah Muda. Hari ini dibicarakan tentang ekonomi belia, satu isu yang sangat delicate sebab dia banyak angka, dan malam ini bukan kita nak fokus pada angka, dan nak fokus pada belia tu, kebajikan dan kesejahteraan mereka. Kalau saya sambung sikit tentang peluang pekerjaan dengan belia tadi, ini angka daripada Bank Negara Malaysia mengatakan antara 2002 sehingga 2010 pasaran kerja kemahiran rendah ini 8%. Tapi antara 2011 sampailah 2019, angka itu meningkat 100%. Maknanya pasaran kerja untuk kemahiran rendah ni 16%. Maknanya walaupun kalau kita sambung tadi kan, ijazahnya dengan sarjana muda dengan kemahirannya, pasaran kerja yang rendah ni yang jadi semakin berkembang, khususnya dalam ekonomi semasa ini membimbangkan belia sebab ya ada ijazah pilot dan sebagainya, tapi akhirnya akan jadi my gig yang fizikal ni, jadi e-hailing, driver, rider dan sebagainya. Komen Tuan Syahir. So pada pendapat saya lah, berkenaan dengan ijazah, degree holder anak-anak muda, profesional ini sebenarnya perlukan peluang pekerjaan, dan peluang pekerjaan ini dapat didapati melalui syarikat-syarikat bertaraf dunia. Jadi apa yang terjadi, saya tak nak sentuh politik sangat, tapi apa yang terjadi dalam tempoh 22 bulan, banyak pelabur-pelabur keluar daripada negara kita, dan dengan itu ketidakstabilan politik, ketidakstabilan ekonomi dalam tempoh 22 bulan lepas, maka banyak syarikat-syarikat besar keluar. Apabila syarikat-syarikat besar keluar, maka peluang pekerjaan untuk golongan profesional ini makin berkurang. Jadi mereka tidak lagi ada syarikat-syarikat office-office di Malaysia. Mereka pergi ke Singapura contohnya. Jadi peluang pekerjaan untuk syarikat-syarikat tersebut kini berpindah ke Singapura. Jadi rakyat Malaysia, anak-anak muda profesional kurang mendapat pekerjaan. Berbalik kepada soal kemahiran. Soal kemahiran ini kita nampak dalam tempoh PKP contohnya, beberapa inisiatif kerajaan adalah untuk mengurangkan pekerja asing. Apabila kurang pekerja asing, maka pekerjaan-pekerjaan ini dipenuhi oleh anak-anak tempatan lah. Jadi mindset anak tempatan juga telah bertukar sebenarnya. Dalam tempoh PKP kita lihat ada anak-anak muda yang sanggup untuk bekerja di pasar-pasar yang dulunya golongan asing, warga asing yang bekerja di situ. Jadi mindset bertukar daripada kerja 3D yang kita tak pernah nak buat, dirty, dangerous and difficult ni. Sekarang anak-anak muda mengambil peluang tersebut. Kalau boleh cerita pasal kerja profesional tadi, adakah maknanya dalam penjana ni, dalam parlimen sidang kali ini kena ada MP yang bawa usul supaya kerajaan juga intervensi untuk minta supaya kerajaan JLC ataupun syarikat korporat yang besar dalam dan luar negara untuk buka ruang kepada belia-belia kita untuk masuk dalam pasaran kerja tersebut? Sebenarnya sudah ada prosedur tersebut. Apabila diberikan, saya rasa dulu dipanggil SLIM, program SLIM, di mana program ini memberikan peluang kepada anak-anak muda untuk masuk kepada JLC, kementerian-kementerian, menjadi pelatih selama 6 bulan hingga 1 tahun, dan diberi allowance lah. Dan daripada pengalaman tersebut, sebenarnya yang penting adalah pengalaman. Apabila pengalaman bekerja di JLC, ianya merupakan satu tiket lah untuk mereka pergi ke syarikat-syarikat lain, syarikat-syarikat bertaraf dunia untuk mencari pekerjaan. Dan concern saya yang dah diberhentikan ni, yang profesional dah ada kerja sebelum ni tapi hilang pekerjaan, sekarang nak masuk balik tak boleh. So perlukan intervensi kerajaan. Saya rasa kerajaan perlu melihat kepada perkara ini. Saya fikir Menteri Kewangan pun ada melihat kepada perkara ini agar kita anak-anak profesional ini, anak-anak muda profesional ini tidak keluar negara, agar semua ilmu, pengetahuan ini masih di negara kita. Untuk mengelakkan brain drain itu. Betul. Kan? Maknanya kita tidak boleh nak berkatakan kita kena bergantung kepada kerajaan sepenuhnya. Kita memerlukan majlis yang lain untuk ketengahkan lah. Macam tadi kan golongan profesional tu nampak macam bias pula. Sebab itulah kita main MyGig contohnya kan, kita naik Foodpanda, kita ada GrabFood dan sebagainya. Jadi dah halang bercakap pasal ekonomi ni, juga terpanggil untuk saya menyentuh mengenai isu moratorium. Jadi boleh kupaskan apa sepatutnya persiapan belia dan nasihat kepada belia mengenai yalah lagi beberapa bulan lagi moratorium kita nak berakhir kan? Baiklah, isu moratorium ini pertama
dalam tempoh 6 bulan hingga ke Oktober, seharusnya belia kita semualah berjimat cermat daripada simpanan tersebut. Kita tak perlu bayar loan semua tu. Jadi kita simpan, seharusnya kita simpanlah duit tersebut, dan kita janakan untuk keperluan asas, membeli barang-barang keperluan asas. Itu satu perkara. Satu perkara lagi, apabila moratorium ini habis tamat bulan Oktober, ianya juga melibatkan anak-anak muda yang tidak ada pekerjaan, yang hilang pekerjaan. Keadaan ini sebenarnya akan menjadi lebih perit lah kepada ekonomi, kepada anak-anak muda. Jadi saya ada keluarkan beberapa statement lah, mengesyorkan kepada kerajaan agar diberikan moratorium bersasar. So selama ni kita dalam tempoh 6 bulan kita beri flat lah, blanket kepada semua moratorium. Tapi selepas bulan 10 kita berikanlah kepada golongan B40, kita berikan kepada anak-anak muda yang tangga gaji, ada certain tangga gaji, dan juga kepada mereka yang hilang pekerjaan. Kita berilah mereka ruang untuk bernafas lah. So moratorium bersasar, subsidi bersasar juga harus ditingkatkan, ataupun itu kemudian mana kena fokus pada moratorium tu, subsidi tu mungkin boleh tarik sedikit untuk bagi ruang pada kerajaan dan negara berkembang dulu, baru boleh kembalikan subsidi. Saya fikir yang lebih penting adalah kepada moratorium bersasar, kerana ia lebih memberikan impak kepada setiap orang. Soal ekonomi digital, itu antara istilah yang selalu kita bangkitkan dan bincangkan untuk menyelesaikan masalah belia hilang pekerjaan ini. Dan juga kita punya stand kita ialah supaya jangan terlalu bergantung pada kerajaan. Kerajaan dah bantu sebanyak mungkin, terima kasih. Tapi tinggal lagi, belia harus proaktif. Selain daripada kena ada simpanan untuk ambil peluang moratorium itu, apa lagi tindakan belia supaya dia lebih proaktif, dan selepas pasca PKPP, kalau kita selesai dengan COVID insya-Allah, apa tindakan yang boleh buat? Pada pendapat saya lah, perkara asas untuk anak-anak muda, untuk kita semua, untuk keluar daripada krisis ekonomi ini adalah sikap kita sendiri. Pertama, kita hendaklah proaktif. Proaktif di sini contohnya masuk ke program-program kemahiran untuk meningkatkan kemahiran kita. Yang kedua, kita perlu rajin. So rajin di sini tidak boleh memilih pekerjaan lah. So pekerjaan 3D kalau ada, kita buatlah. Dan saya rasa kalau kita buat pekerjaan tersebut, insya-Allah akan berjaya juga akhirnya. Dan yang ketiga, anak muda perlu kreatif. Dan kreatif di sini, kita sebenarnya golongan anak muda, kita adalah orang kehadapan dalam menjana ekonomi, gig ekonomi. Betul. So keadaan bisnes hari ini jauh berbeza dengan bisnes tahun 90-an. Jadi pada hari ini kita boleh memasarkan produk-produk kita dengan satu klik dalam beberapa saat, dari Perlis ke Sabah dalam satu klik. Kalau tahun 90-an dulu kita harus pergi ke setiap negeri contohnya untuk memasarkan. Jadi advantage kita adalah golongan belia. Dan saya suka ingatkan kepada adik-adik kita, dalam keadaan hari ini, orang putih kata when life give you lemon, you make lemonade. So apabila ada perkara-perkara isu-isu sebegini, kita boleh tukarkan menjadi perkara yang lebih baik lah. Tuan Syahid sebut bahawa belia ni menjana pendapatan dan ekonomi negara. Dan kalau boleh saya balik pada isu cukai tadi, belia berapa ramai je yang bayar cukai sebenarnya. So dari sudut pembangunan ekonomi itu, sekiranya ada perancangan ekonomi, perlu diutamakan mereka yang bayar cukai lagi banyak, sebab mereka menyumbang pada ekonomi secara direct pada kerajaan. Belia ni dia bayar pun tidak pun, nak minta macam-macam, tak boleh lah macam tu. Apa komen? Berkenaan dengan cukai ni, kita ada beberapa jenis cukai. So untuk soalan tadinya berkenaan dengan cukai pendapatan, yang tu betul lah. Makin kita dewasa, makin kita berpengalaman, bayaran cukai pendapatan lebih tinggi compare belia yang baru nak mulakan pekerjaan. Tetapi di negara kita ada juga cukai yang sebelum ni dikenali sebagai GST, dan sekarang SST. Cukai GST dan SST ini semua orang kena bayar. Belia kena bayar, orang dewasa kena bayar, yang dah lama bekerja pun kena bayar. Jadi berkenaan cukai ni, untuk mengurangkan bebanan belia, kita cadangkanlah cukai GST ini dikembalikan dengan peratusan yang lebih rendah, daripada 6% dulu kepada 3%. Dan cukai yang telus ini, kerajaan boleh keep track cukai-cukai tersebut. GST ini lebih telus daripada SST.
SST banyak cukai-cukai dihilangkan sebenarnya. Jadi dengan GST ini kerajaan dapat keep track dengan pendapatan negara. Jadi ianya boleh diberikan kepada semua. Saya dapat menangkap daripada awal kita jumpa sebelum siaran dan sekarang nampak macam PRU akan dekat. Tuan Syahid, apa dia? Mungkin boleh beri gambaran pada mulia kita. So, kalau sekiranya ada PRU masa dekat ini akan menjejaskan ekonomi, tak tahu baik ataupun secara buruk. Tapi tinggal lagi apa komen daripada Ketua Pemuda Dewan Ikatan? Pada pendapat saya, PRU adalah penting untuk demokrasi kita, dan dengan keadaan politik pada hari ini, kita lihat contohnya di Parlimen baru-baru ni apabila bertukar speaker, marginnya hanyalah 2 undi berbeza antara kerajaan dan pembangkang. Ini menunjukkan kerajaan yang tidak stabil lah. Jadi apabila berlaku PRU, kita mahu reset button. Apabila reset button ini, kerajaan akan dipilih dengan dokongan rakyat, dan kita harap dengan kerajaan yang kuat, pelabur-pelabur akan masuk dan seterusnya ekonomi akan terus kukuh. Okey, 30 saat. Soalan terakhir. Tadi kita bercakap dari belia kepada belia. Bagaimana pula dari belia kepada negara? Sebab belia ni kononnya asyik tahu reti tuntut je kerja dia kan. So macam mana belia sendiri nak terlibat untuk menyumbang pada ekonomi negara? Contoh paling dekat adalah kita belia adalah orang yang kehadapan dalam sektor IT, dan kita boleh menyumbang dalam sektor tersebut. Hari ini adalah generasi IT. Jadi kita sebagai anak muda boleh menjadi pelopor dalam sektor IT kepada negara kita, dan kita boleh setanding dengan negara-negara luar, negara-negara maju. Sebenarnya kita mempunyai banyak talent anak-anak muda di Malaysia. Ya. Terima kasih banyak Tuan Syahid atas perkongsian malam ini daripada isu topik masuk pilihan raya and then masuk ekonomi digital dan sebagainya. Tapi tinggal lagi untuk pada penonton kita, semoga ada manfaat, dan untuk kehadapan ini kita masih lagi menyambut 50 tahun Rukun Negara, dan 5 prinsip Rukun Negara itu kami bawakan dalam Darah Muda. Tapi hari ini bicaranya soal ekonomi, mungkin boleh relate sikit dengan prinsip nombor 5, tapi apa pun semoga masing-masing berhadapan dengan cabaran ini dengan kental dan kuat ya. Sentiasalah prepare for the worst and hoping for the best. Itu sahaja daripada saya, Faiz Arif. Dan saya Irfan Faruqi. Jumpa esok di Darah Muda.